Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Apa khabar semua ibu ayah yang sentiasa menantikan rancangan dari ibu untuk ibu, khas untuk ibu ayah yang sentiasa mencari solusi, memperbaiki diri, menambah lagi ilmu ataupun input-input dalam mendidik anak ini supaya kita ini menjadi ibu ayah yang hebat dan kita menjadi ibu ayah yang boleh melahirkan anak-anak ataupun generasi yang bukan sahaja untuk memberikan kebaikan kepada kita tapi kepada ummah. Jadi alhamdulillah, jadi hari ini kita bertemu lagi dalam rancangan dari ibu untuk ibu dalam topik yang sangat menarik hari ini. Dan macam biasa kita petang Jumaat yang penuh barakah ini, saya doakan kebaikan ibu ayah semua, diberikan kebaikan, diberikan kemudahan ataupun dilapangkan segala urusan ataupun kesusahan yang kita sedang hadapi hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar, Allah mudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi menariknya hari ini kita berada dalam majlis ilmu, kita nak menambahkan lagi input-input kita dalam mendidik anak-anak kita ni. Jadi specialnya hari ini saya bawakan panel yang sangat istimewa, iaitu Dr. Salihah Idris, inspirator psikologi ibu ayah. Jadi apa khabar Dr. Salihah? Bismillahirrahmanirrahim. Khabar baik Umul. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua tim-tim Anja, Umul juga dan juga semua ibu bapa di luar sana yang setia menanti. Ada ke yang setia menanti? Kalau setia boleh komen setia lah, kita nak tengok. Mana tahu nanti tim Anja nak bagi hadiah pada yang setia. Betul tak Umul? Betul. Okey, alhamdulillah hari ini direzekikan lagi untuk kita bersama-sama dalam majlis ilmu dan saya fikir ini adalah yang siri yang keempat dan minggu depan ke atau minggu depan lagi kita lagi 2 minggu kita ada siri yang terakhir ya. Umul ya. Jadi saya rasa untuk 3 kali ni dah banyak dah input-input untuk ibu bapa yang boleh mengaplikasi melaksanakan apa yang kita sharing. Umur rasa ada tak apa-apa input yang best-best ke? Hari ni cikgu nak tanya sikit lah. Ada tak yang dah dipraktis ke? Masya Allah, saya kan doktor, ilmu yang doktor kongsikan tu saya bukan saja gunakan untuk anak saya tapi saya ubahkan dari segi polisi dalam sekolah saya juga. Maksudnya kita menggunakan pendekatan 5 love language tu dalam kita bersama dengan Masya anak ni. Allah. Saya seronok sangat dengan, jadi ibu ayah saya rugi tak gunakan ilmu ini kan dalam mendidik anak-anak. Betul? Betul. Jadi topik hari ini ialah bahasa emosi anak. Kalau minggu lepas kita bahasa cinta anak. Jadi emosi ni kita nak tengoklah emosi yang emosi baik-baik tu kita dah cerita dah minggu lepas 2 minggu lepas Umul kan. Macam mana bahasa cinta. Jadi bila adanya bahasa cinta, mak ayah praktiskan bahasa cinta, 5 bahasa cinta anak tu dan dia observe tengok mana satu yang perlu, mana satu yang tak perlu, mana satu yang tersilap langkah, mana satu nak kena adjust balik, mana satu nak buat reverse psychology, mana satu nak buat reverse action ataupun bergerak balik. Jadi itu adalah bahasa yang ingin kita lahirkan supaya melahirkan emosi anak yang positif dan gembira. Tapi hari ini kita nak cerita 5 bahasa emosi yang lebih besar topiknya, iaitu tentang emosi. Okey, kalau kita cerita emosi saya terus pada kupasan kita lah hari ini ya Umul ya. Kalau kita nak cerita pasal ya, okey. Tapi sebelum tu kan doktor, bila kan saya gunakan pendekatan yang 5 language tu, love language kepada anak-anak ni, especially untuk anak tadika kan kadang kita jumpa ni mereka ni datang berbagai-bagai latar belakang culture ibu ayah kan. Ada yang datang tu yang memang suka pukul kawan kan, bila saya gunakan teknik 5 language ni, kadang-kadang result tu dia terus dapat waktu tu juga.
Masya Ah, Allah. kita Cuba pegang dia. umur boleh cerita dulu kot. Bila kan saya tengok kan ada pelajar kan, ada anak-anak kan datang kadang kesian kita tengok dia kan. Jadi kita dah tahu dah, maksudnya tangki emosi dia tu, tangki kasih sayang dia tu kurang kat situ. Jadi kita top up dekat situ kan, kita pegang dia, kita usap dia, kita puji dia. Saya gunakan semua 5 tu, saya ulang-ulang. Result tu dia terus dapat waktu tu juga. Dia dah tak pukul Masya, kawan. Ada tak pukul kawan dia elok-elok, dia cakap minta maaf, saya ni Masya Allah, saya cakap Masya Allah. Jadi goosebump. ya, saya memang semalam saya gunakan dan sebenarnya saya dah gunakan 2-3 kali juga. Masya-Allah, hebat. Maksudnya saya sarankan memang ibu ayah gunakanlah 5 bahasa cinta pada anak-anak kita ni kan. Okey, teruskan doktor dengan topik kita pada hari ni iaitu fahami bahasa emosi anak ni kan. Jadi emosi Okey. ni antara benda yang memang ada dalam diri kita dan anak-anak kita juga. Jadi kita kena faham dengan emosi ni kan. Jadi bagaimana doktor kita starting dengan soalan yang pertama ni, emosi anak tu, apakah emosi anak ni? Okey, bismillahirrahmanirrahim. So pertama sekali kita nak sentuh tentang emosi itu secara umum. Okey, kalau dalam kajian psikologi memberi 6 jenis emosi. 6 jenis emosi yang mana semua orang dekat dunia ni dia mempunyai 6 emosi ini. Dan dia mempunyai memek muka untuk menterjemahkan emosi ini. Apa 6 emosi ini? Ialah pertama, emosi gembira. Kedua, emosi sedih. Ketiga, marah. Keempat, terkejut. Kelima, jijik. Yang keenam ialah takut. So kalau saya cakap 6 emosi ni, saya nak minta semua para pendengar dan mungkin Umul juga dan juga pasukan Anja, kalau kita buat, okey Umul lah. Umul jadi saya punya pelakon lah ya. Okey, boleh. Contoh. Dan atau mungkin pendengar di luar sana pun boleh buat. Contoh kalau saya sebut gembira, cuba tunjuk emosi gembira daripada riak muka tu. Gembira. Senyum. Okey, betul. Yang kedua sedih. Sedih tu mata ke bawah macam tu. Yang ketiga takut. Takut mungkin mata tu ke macam mata macam terbeliak ke kan? Maksudnya kita bila kita tengok gambar yang ditunjukkan yang mempunyai riak emosi orang, kita akan faham bahawa dia menterjemahkan emosi yang sama. Seluruh dunia macam tu. Semua orang di seluruh dunia. Tak ada orang kata bila gembira muka dia jadi marah. Tak ada. Kalau gembira confirm senyum. Confirm mengukir senyuman yang manis di bibir. Okay? Kalau terkejut macam, terkejut, marah, kan kita punya kening pun dah berkerut. Kalau kita kata jijik, jadi semua orang mempunyai riak emosi yang sama. Jadi begitu juga dengan anak-anak kita. Cuma untuk anak-anak ini, kita bila mereka bermula untuk mempunyai emosi yang ekspresif. Okay, ekspresif ni adalah emosi yang ditunjukkan. Ada emosi yang tidak ditunjukkan. Maksudnya emosi itu ke dalam. Dia gembira pun macam tu. Dia senyum pun macam macam tu je. Ataupun dia marah pun tak nampak muka dia marah. Kalau dia terkejut pun macam orang downloading je, diam je. Relax je. So yang ni adalah manusia atau anak yang kita kata dia tak pandai nak ekspreskan emosi dia melalui riak muka dan juga postur tubuh badan. Okey, itu antaranya. Jadi penting ke emosi ni? Penting sangat, kan? Kalau waktu baby, macam mana kita nak tahu emosi anak kita tak selesa, anak kita lapar, anak kita marah. Baby pandai marah ke tak kan? Ataupun dia tidak selesa, dia akan tunjuk melalui tangisan. Kan? Dan kalau kita mengkaji jenis-jenis tangisan anak, tangisan dia berbeza mengikut keperluan dia. Umum pernah dengar tak pasal ni? Tangisan anak yang berbeza mengikut keperluan dia. Saya ada pernah dengar juga lah kajian barat kan. Dia ada buat tentang tangisan baby ni kan. Jadi memang masa saya ada anak baby-baby kan ataupun baby yang lain lah. Bila saya dengar saya tahu anak ni lapar, anak ni haus, anak ni sakit perut, anak ni dia tak nak ditinggalkan, dia tak nak berpisah dengan mak ayah.
anak ini dia ada rasa keselesaan, mungkin digigit nyamuk dan sebagainya, jadi dia ekspreskan dengan tangisan. Jadi tangisan ni berbeza. Saya tak tahulah nak drama akan menangis ni macam mana Kejap Dah lama kan tak dengar baby menangis macam kalau baby nangis contoh kalau dia nak susu uh, macam tu. Macam betul ke saya buat dia? Kalau dia nangis terkejut tu berbeza. Jadi itu adalah bahasa tangisan anak yang menunjukkan keperluan berbeza dalam situasi yang berbeza. So kita tahu anak ni mengantuk ke, anak ni panas ke. So itu kadang-kadang kita mak ayah ni kita rasa takut. So bila kita rasa takut, kita jadi marah pula sebab dia nangis. Betul tak Umul? Kan macam kau nak apa ni, nak nangis ni nak apa, dah bagi susu dia tolak kan, sapu perut dia nangis. Jadi tu kemungkinan ada faktor yang berbeza lah. Macam dulu anak saya start lepas asar je, yang anak nombor 2, lepas asar sampai pukul 11 dia akan menangis tanpa henti. Yang tu memang memang orang kata ada benda-benda lain lah kot. Kan, jadi kita kena berubat dan sebagainya. Yang ni kalau yang tak ada benda-benda lain, benda-benda halus lah. Okay, jadi saya nak cerita kepentingan emosi ni pada anak. Yang pertama tadi macam saya sebut, bila anak menangis ke apa, mereka menunjukkan ketidakselesaan. Maksudnya survival skill mereka, kemahiran untuk sesuaikan diri dan juga kemahiran untuk adaptasi diri dalam sesuatu situasi. Kemudian emosi juga, sebenarnya emosi ni adalah connection atau hubungan kita antara sesama orang lain untuk kita berkomunikasi. Dari situlah lahirnya emosi. Sebab tu emosi ini adalah satu perasaan yang kita tunjukkan kepada orang lain dalam kita berinteraksi. Jadi anak kalau dia takut, apa dia buat? Kalau dia marah, kalau dia tantrum, mengamuk, kalau dia merajuk, kalau dia apa lagi? Banyak. So itu adalah bahasa-bahasa emosi anak untuk mendapat perhatian daripada ibu ayah ataupun di sekelilingnya. Contoh macam Umul kata tadi kan, ada satu anak di tadika yang suka pukul budak lain. Kan? Bila anak suka pukul budak lain, yang pertama kita nak tahu dia dapat tingkah laku ni, perbuatan ni daripada mana? Mungkinkah di rumah? Mungkinkah dia nampak guru-guru yang pukul orang dan dia meniru? So anak yang umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dia memang membuat sesuatu kerana meniru perbuatan orang. Okay? Imitation. Ini dalam psikologi sosial yang mana kita faham bila anak usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ni, dia dapat perbuatan baru ataupun sesuatu perbuatan daripada ibu ayah dan orang di sekeliling dia. Sebab itu penting kita nak tahu siapa di sekeliling mereka kerana ini dapat mempengaruhi tingkah laku. Okey, yang pertama bila mereka memukul, kita nak tahu daripada mana mereka dapat. So yang kedua, kalau tak nak tahu daripada mana mereka dapat, kita kena teruskan. Okey, macam Umul kata tadi, Umul faham. Bila dia pukul orang, tangkip emosi dia sedang menurun atau tangkip emosi dia ni kosong. Jadi kita nak fill in the blanks. Kita nak penuhkan tangkip emosi dia. Kita gunakan cara yang sama. Tadi pukul kan, guna fizikal. Jadi sekarang rupanya anak ni nak dibelai, nak disayang. Jadi kita pun belailah dia. Kita tak pukul. Dia ingatkan orang nak pukul dia kan. Bila macam dekat-dekat macam nak pukul. Tak pukul lah. Buat lain lah. Jadi dia daripada Umul buat macam tu, dia akan belajar satu nilai yang baru. Anak-anak belajar nilai ni melalui kita. Dia tak belajar melalui orang lain. Sebab tu saya kata bila anak takut, anak marah, anak mengamuk, anak tantrum, kita mak ayah ni yang uruskan anak, kita pula jadi pemarah. Betul tak? Kita yang jadi marah. Kenapa kita marah? Kita marah sebab kita takut. Kita sendiri takut. So kita marah pula pada anak.
Sepatutnya kita kena menggunakan tingkah laku atau perbuatan yang dapat mengajar anak tentang anak takut kita kena bagi tahu dia. Contoh umur anak saya yang umur 4 tahun, setiap hari pergi sekolah dia akan menangis dan mengamuk. Okey. Jadi bila saya nak hantar dia pergi tadika, masa tu hantar tadika umur 6 tahun. 6 tahun setiap hari dia akan menangis dalam kereta dan mengamuk tak nak pergi. So kita ni dah pergi, dah hantar ke sekolah, dalam kereta dah pujuk, dah nyanyi kan. Dah macam-macam lah, tengok macam okey. Bila sampai je dekat pintu sekolah terus mengamuk balik sampai kita dokong, nak tercabut-cabut lah tudung kita ni Umul. Faham. So, kalau ada murid macam tu 10 orang pengsan juga kan. Ni mujur dia seorang dekat sekolah tu. Jadi saya pun mencari-carilah kenapa dia beremosi macam tu. Adakah cikgu dekat sekolah pukul dia? Ataupun dia tak suka sekolah tu. Tapi kita kadang-kadang tak boleh nak identify. Kadang-kadang benda ni pun kita nak dapatkan ilham daripada Tuhan ni kan. Sampai sekarang lah saya tak tahu. Dan bila saya tanya dia, kenapa Haura dulu nangis pergi sekolah? Dia pun tak tahu kenapa dia menangis. Jadi dekat sini saya beranggapan bahawa ada anak-anak yang sebahagiannya mereka tidak, ini perubahan hormon juga mungkin, perubahan hormon dan mereka tidak tahu kenapa mereka nak mengamuk macam tu. Tapi kalau ikut arwah mak saya, dia kata berjangkit daripada saya lah sebab saya dulu pergi sekolah pun suka menangis setiap hari. Jadi ni ada DNA dia lah Umul ya. Jadi pentingnya emosi ini adalah sebenarnya sebagai kemahiran bersosial. Okay, kemahiran bersosial antara anak kita dengan orang lain, keadaan persekitaran dia. Dan emosi ini juga sangat penting supaya mereka dapat menolak diri mereka untuk mencapai sesuatu. Pentingnya emosi di sini. Maksudnya untuk mencapai sesuatu perkara, kita kena ada emosi. Kalau kita buat sesuatu tanpa emosi, contoh macam mana siri ibu kepada ibu ni boleh wujud. Sebab memanglah ada idea nak buat program. Tapi yang kedua, mungkin kita ada emosi atau semangat dan motivasi. Motivasi dan emosi ni dia kena jalan serentak, baru dia dapat buat sesuatu perkara yang baik-baik. Contoh macam ibu yang nak pergi bekerja. Mereka ini ada emosi bimbang nak tinggalkan anak mereka, kan? Tapi dalam masa yang sama juga mereka ada motivasi dalaman untuk menolak ibu bapa supaya mencari pendapatan tambahan. Dan dalam masa yang sama mereka perlu meninggalkan anak mereka. Jadi ada rasa takut dan juga ada rasa bersemangat untuk mengubah kehidupan keluarga. Jadi apa yang mereka pilih adalah mereka pilih untuk merubah hidup keluarga, mengetepikan rasa takut dan memberi kepercayaan kepada pihak-pihak ketiga untuk menjaga anak-anak mereka. So di sinilah pentingnya emosi ini tadi. Okey, itu contoh kenapa emosi ni sangat penting Umul. Jadi macam mana emosi dengan anak-anak? Macam saya sebut tadi, 2 minggu lepas saya dah cerita tentang kita ada emosi gembira, emosi tenang. So macam mana nak beri emosi gembira dan tenang tu pada anak. Cuma hari ni kita akan sentuh tentang emosi takut, emosi marah dan mungkin tantrum ataupun mengamuk. Okey Umul. Okey. Jadi bila tadi kan yelah macam anak ni boleh kita katakan dia cerminan ibu ayah ni lah kan. Cerminan ibu ayah. Jadi kalau yelah dia perangai dia begitu, yelah ada tantrumnya, dia begini kan. Jadi sebenarnya cara macam mana sebenarnya yang cara anak dia melepaskan emosi ni macam mana? Okey, so saya cerita yang untuk bermula dengan bayi baby umur kosong, umur 1 hari lah sampai 1 tahun. So anak-anak ini dia lebih tenang. Dia hanya akan absorb je. So waktu anak usia 1 tahun ni, 0 ke 1 tahun, perkara yang penting kita kena penuhi untuk anak-anak ialah pertama makanan dia.
keperluan asas dia. Makanan, tempat tinggal, pakaian dan kasih sayang. So kalau anak usia yang baby ni tak dapat cukup benda-benda ni, dia akan beri kesan kepada waktu dia membesar, umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Kita akan tengok umur ya, kalau dekat tadika pun umur boleh tengok anak-anak yang mungkin hasil daripada kesan perceraian ibu dan ayah, mereka membesar dengan cara yang berbeza dengan anak-anak lain. Okay? Pertama, kalau mereka tak cukup kasih sayang, mereka akan rasa lebih rendah diri. Kedua, kalau mereka juga akan rasa lebih agresif. Mereka lebih agresif, maksudnya mereka nak dapatkan perhatian pada orang lain, nak supaya mereka ni ditegur, supaya mereka ni diberi perhatian. Kadang-kadang anak-anak ni dia nak ambil perhatian orang sebab dia dahagakan kasih sayang, tapi dia buat dengan cara yang kasar. Itu yang kedua. Yang ketiga, tadi dia senyap je, dia rendah diri. Kedua, dia agresif. Yang ketiga, dia ni cepat merajuk. Kalau tak cukup kasih sayang waktu kecil ni, anak ni dia cepat merajuk. Dia cepat merajuk macam kita tak faham. Lepas tu dia asyik nak nangis je. Jadi dia tak sama sebab apa? Sebab anak yang dibiarkan, memanglah mak ayah ni dia, saya bukan cerita pasal mak ayah cerai ni. Contoh katalah kita bekerja, mak ayah yang bekerja, jadi kita beri perhatian sikit je kepada anak kita. Berbanding kita bagi perhatian pada pekerjaan kita. Jadi kajian kognitif psikologi, bila di-scan otak anak-anak yang usia 4 tahun ni contohnya atau 7 tahun, dua anak yang satu mendapat kasih sayang, satu yang tidak mendapat kasih sayang. So yang tak mendapat kasih sayang ni, dia punya struktur otak lebih kecil daripada anak yang dapat kasih sayang. Apa maksud dia? Maksudnya anak yang tidak cukup kasih sayang ni, otak dia mengecil sikit daripada yang kawan dia yang cukup kasih sayang. Bermaksud dia mempunyai kesan pembelajaran yang agak kurang berbanding anak yang tadi. Yang kedua, dia susah untuk menghafal atau dia punya otak tu tak cepat pick up. Itu kesan dia juga. Bila dia tidak cukup kasih sayang tadi. So apa menyebabkan apa? Menyebabkan reaksi emosi yang pelbagai terhadap anak-anak inilah. Okey, itu tentang baby. Maksudnya kalau 0 hingga 1 tahun, dia kena cukup kasih sayang. Apa contohnya? Macam beri perhatian. Kita pun dah cerita 2 minggu lepas. So ibu ayah yang tak sempat mendengar tentang 5 bahasa cinta, boleh buka balik live tu. Saya tak pasti ada ke tak live tu, Mul? Ada. Ada. Anja belum lagi delete. So lebih baik dengar cepat-cepat semua siri-siri tu. Iklan kejap. Jadi untuk bila anak-anak start ekspresif, bila anak-anak start ada aggressive behavior atau perbuatan agresif, bermula daripada anak usia 1 tahun dan ke atas hingga 5 tahun. So kenapa agresif? Ini saya sebut tadi. Yang pertama, mereka meniru cara orang lain. Yang kedua, mungkin tengok YouTube, tengok TV. Jadi mereka buka kartun, jadi tengok orang sepak-sepak orang lah. Tengok orang punch, tumbuk orang lah. Tengok buat benda-benda yang agresif lah. Biasa yang kartun lawan-lawan kan biasa yang tumbuk-tumbuk, sepak, tembak dan sebagainya. Boleh ke buat benda tu? Boleh, tapi dengan kawalan. Contoh kalau mak ayah, sekarang memang mak ayah kalau pergi dekat kedai makan pun sambil makan anak tu buka YouTube kan. Sambil buka YouTube baru dia boleh behave. Kalau tak ada handphone, dia jadi mengamuk. Jadi inilah zamannya umurnya anak-anak generasi alfa. Yang mana fitrah, bukan macam sebut fitrah, cara hidup mereka pada anak-anak zaman alfa ni, mereka mesti ada sesuatu di tangan mereka, iaitu gadget. Jadi kalau tak ada, mereka akan rasa lain sikit. Adakah perkara ini buruk?
saya tak cakap lah benda ni buruk macam zaman kita dulu, Umul, banyak perbahasan tentang buruknya TV, buruknya kesan TV terhadap anak-anak. Tapi sekarang Betul. handphone pula di tapak tangan je. Kan, sebab inilah zaman digital IR revolution, industry revolution 4.0. Jadi psikologi anak pun dah berbeza. Anak yang kecil pun kajian menunjukkan dia sudah berbeza daripada anak-anak yang zaman dulu. Begitu. Jadi kalau anak-anak dia tak pegang sesuatu di tangan tu, dia akan rasa lain macam lah. Rasa lain macam. Ini anak-anak industri lah. Anak-anak zaman alfa sekarang ini. Jadi mereka bila anak-anak ni dia agresif, ada aggressive behavior, contoh usik sana, usik sini, pegang sana, pegang sini, macam tak duduk diam kan. So kita tahu anak ini adalah anak yang belajar secara kinestetik. Kalau anak-anak yang baik, dengar cikgu cakap, itu anak-anak yang auditori. Betul. Saya ingat masa saya sekolah, saya ni macam anak murid yang bising jugalah. Tak reti duduk diam. Cikgu selalu marah. Cikgu tukarkan saya sebelah kanan. Kadang-kadang cikgu masuk, tukar saya sebelah kiri, duduk sebelah budak lelaki supaya saya behave. Macam tu sekali umur kan. Sampai sekarang pun nampak masih kinestetik lagi kan. Sampai sekarang pun saya kinestetik, tak reti duduk diam kan. Sebab itulah cara saya belajar. Memanglah saya ni masuk universiti, duduk diam, dengar. Tapi masuk universiti pun saya akan tanya soalan. Saya akan cuba bangun, tanya soalan, angkat tangan. Itu budak-budak kinestetik lah. Dia tak boleh belajar diam, dengar, proses. Itu bukan saya. Lama-lama ngantuk tau kalau jadi macam tu. So kalau saya belajar umur pen macam-macam warna penuh dekat tangan. Saya pegang pen yang macam-macam warna untuk buat nota. Supaya saya tak mengantuk. Itu adalah style kinestetik. So, anak yang usia 1 tahun ke 5 tahun yang kita anggap dia nakal. Kan, biasa budak agresif ni orang cakap nakal. Kan? Tapi kalau kita tengok budak yang duduk diam pun, boleh ke dia jadi nakal? Dia, ini budak-budak yang observe. Dia kita tak sebutlah anak ni nakal guru-guru, ibu ayah yang mendengar semua kita tak sebut anak nakal. Jangan pernah sesekali cop anak kita nakal sebab waktu usia macam ni mereka ingin belajar. So kita kena tahu sikap mereka, fitrah mereka waktu ni mereka nak belajar. Jadi mereka belajar dengan cara menyentuh. Mereka belajar dengan cara cepat pergerakan mereka. Sebab apa? Sikap ingin tahu. Ini keyword dia. Sikap ingin tahu anak-anak ni tadi. Jadi untuk anak yang agresif, kita kena bagi tahu mereka. Lain pula dengan anak yang autism, ADHD. Ini cara yang berbeza pula lah. Yang saya cerita ni adalah untuk anak-anak yang kita panggil mengalami pembelajaran yang biasa, bukan yang luar biasa seperti anak-anak ADHD, autism dan sebagainya. Okey? Ada lagi ke Umur? Bila tadi kan, bila doktor sharekan tu kan keadaan anak macam saya ni pengusaha tadika kan, kita macam-macam student yang kita jumpa anak-anak yang datang ni kan. Tapi kebanyakannya lah lately ni memang kita tengok memang ramai yang datang tu memang agak agresif, pukul kawan. Ini benda perkara yang biasa. Tapi saya rasakan asasnya berbalik pada asas, berikan mereka ni kasih sayang. Inilah, tapi kadang-kadang tu kadang-kadang tu saya sendiri akui kadang-kadang tu kita sebagai pendidik guru ataupun kita ni sebagai ibu ayah pun kadang-kadang ni part kasih sayang ni yang sebenarnya yang ya Allah macam mana aku nak bagi aku sendiri pun kurang kasih sayang ni macam tu kan. Okey, saya teringat satu kisah tentang caring school yang mana ada satu kisah yang mana anak-anak yang miskin di sebuah negara Afrika ke Amerika, saya tak ingat saya nak cerita sikit lah pasal umur cerita pasal sekolah tadi kan. Jadi anak-anak ini anak-anak yang miskin, mereka tak ada tempat yang tidur, mereka tak ada tempat tidur yang selesa, mereka tidak ada tempat penginapan yang selesa, tidak ada baju yang selesa, mak ayah yang sangat miskin. Jadi anak-anak ini mencari
kasih sayang, mencari tempat kebergantungan, mencari tempat yang lebih selesa itu di sekolah. Jadi sebab itu waktu itu kita wujudkan nama Caring School. Kalau umur perasan, dulu waktu kita sekolah tak ada pun cikgu-cikgu tunggu kat depan pintu. Betul. Mm-mm. Perasan tak? Tapi Mm-mm. sekarang cikgu tunggu anak murid depan pintu. Mm-mm. Saya rasa benda ni berlaku sejak tahun, saya tak pasti tapi sejak tahun 2000, saya tak pastilah. Tapi saya rasa dia baru je terjadi dalam 10 Sejak ke zaman 15 tahun. sejak zaman teknologi meningkat ni lah kan? Sejak 15 tahun lepas, sebab waktu itu ada ketua pengarah pendidikan. Ketua pengarah pendidikan yang menekankan aspek ini, caring school. Caring school. Jadi antara ciri-ciri caring school ialah guru besar ataupun guru akan tunggu anak-anak di depan sekolah. Sebab selalunya macam ni. Cikgu akan tunggu anak depan sekolah waktu anak datang lambat. Lepas habis sekolah. Lepas Betul. habis 7.30 tu. Mm-mm. Itu menunjuk, tapi kenapa, apa kesan dia bila murid datang lepas waktu sekolah, apa benda yang terjadi Umul? Kena denda lah lepas tu. Kena denda, kena marah, Mm-mm. kena ambil nama, semua kena denda. Tapi adakah punishment tu dapat mengubah tingkah laku anak menjadi lebih baik ataupun lebih tak baik ataupun biasa-biasa je? Lagi dia macam jadi macam ada satu benda yang disimpan lah kan. Umum dia cakap macam tu walaupun kita tak ada statistik, tapi almost semua orang tahu macam tu. Dan sebab itulah kemudian dibuat cikgu-cikgu menunggu anak pelajar sebelum 7.30 untuk meraihkan mereka yang hadir ke sekolah. Kan? Jadi untuk anak-anak yang lambat hadir dan sebagainya, kita approach cara yang berbeza. Macam tanya kenapa datang lambat dan sebagainya. Okey, tak apa. Yang tu saya nak cerita dengan Umul tadi pasal nak beri kasih sayang di sekolah. Jadi simple je Umul. Contoh macam tunggu anak tu di depan, memang Umul buat kot kan. Saya pun tak pastilah. Tunggu anak tu depan pintu, raikan mereka datang. So mereka akan rasa feel good behavior. Yang mana feel good behavior ni ialah hormon gembira mereka, hormon dopamin, hormon motivasi nak belajar hadir sebab guru tunggu mereka kat depan pintu. Itu pun simple Umul boleh buat. Yang kedua, apa yang boleh buat lagi, kadang-kadang anak-anak ni ramai sangat kan, kita pening nak jaga, tapi kita buat secara keseluruhan lah. Macam kita panggil perkataan sayang, macam Haidar sayang, Hafizah sayang. So mereka ada rasa emotional touch dengan cikgu-cikgu ni. Saya masih ingat guru tadika saya Umul, walaupun saya dah umur 42 tahun ni, rahsia. Saya masih ingat guru tadika saya. Sebab apa? Betul. Sebab guru tadika tu memberi kasih sayang yang tidak bersyarat. Maksudnya, betul. Kan saya cerita tadi kan, saya mengamuk-mengamuk dekat sekolah tadika kan. Dia tetap sayang kat saya. Saya nak ni dia layan saya. So saya dapat rasakan dulu parent saya ni dia apa orang kata orang yang tak seberapa. Jadi pergi berniaga, kadang-kadang tak sempat tengok anak kan. Jadi saya dapat kasih sayang tu di sekolah. Jadi why not macam Anja dan juga mungkin sekolah-sekolah dan tadika yang lain buat benda yang simple-simple untuk anak hari ni. Kadang-kadang macam bagi stiker, motivation, macam dia boleh buat sesuatu yang baik, dapat stiker kan. Itu contoh-contoh dia lah Umul. Tak payah fikir macam saya nak peluk, nak cium, ke tak payah. Benda simple-simple macam tu. Kadang-kadang kita macam anak-anak yang dah siap kerja awal, contohlah yang ni yang saya praktiskan masa saya mengajar. Siapa yang contoh kita buat ABC kan dalam kelas ataupun apa-apa je lah mereka tanda-tanda apa ke color ke. So cakap dengan dia, siapa yang dah siap datang dulu. So cikgu buat apa? Mungkin cikgu just tulis 1. Maksudnya dia ni nombor 1 siap. Nanti yang kedua datang 2, lepas tu akan boleh lari 3. Lepas tu dia tanya kawan dia, kau dapat nombor berapa? Yang kau dapat nombor 10, aku dapat nombor 1. Itu pun dia rasa best Umur. Umur tengok motivation diorang belajar macam mana nanti. Cubalah, insyaAllah. Betul. Jadi memang kasih sayang ni adalah satu benda yang mahal pada anak-anak kan, sebab kita tengok sebenarnya lately ni anak-anak kita ni memang pandai, tapi cuma saya tengok mereka ni
banyak kekurangan dari segi untuk dapatkan kasih sayang ni lah. Jadi uh, topik kasih sayang pula hari ni kan. Jadi macam mana kan kalau macam nak melepaskan emosi yang tak baik ni kan, kita pun ada emosi yang baik, ada yang tak baik kan. Kita kadang sometimes kita tak boleh nak, sometimes kita tak boleh control. Tapi macam mana kita nak control, nak lepaskannya tu dalam keadaan yang harmoni lah, begitu. Okey, untuk anak-anak yang contohlah saya bagi yang tantrum dululah kalau ada anak yang tantrum kan. So kalau ada anak-anak yang tantrum, kita janganlah, kau kenapa ni? Nangis-nangis ni. Kita janganlah marah dia pula. Dia pun tak tahu macam saya cakap, tanya dengan anak saya, kenapa dulu Haurat nangis? Dia pun tak tahu, tak ada jawapan. Cikgu tak pukul pun, cikgu tak cubit pun, mama pun tak pukul pun, tapi dia nak nangis. Itu mungkin dia ada separation anxiety lah, kerisauan pada perpisahan sementara dengan ibu ayah pun dia tak boleh. Saya fikir-fikirlah mungkin dia ada separation anxiety. Jadi untuk anak-anak yang macam tantrum, saya cerita tantrum dulu apa kita kena buat. Mereka punya hormon stres tu sangat tinggi. Sangat tinggi. Mungkin mereka takut. Mungkin mereka marah tak dapat sesuatu. So hormon stres tu sangat tinggi. Jadi kita kena kontrolkan dia untuk bagi dia tenang. So macam mana kalau kita nak bagi dia tenang? Adakah kita perlu biarkan dia aja ataupun kita kunci dia dalam bilik? Ni dulu kita ada buat isolation room. Kita ada buat bilik macam kuarantin lah kan. Tak boleh campur dengan orang sebab dia ni jahat sangat. Tapi tadi saya dah sebut jangan cop anak dengan jahat ataupun nakal. Mereka sedang belajar. Okay. So dulu anak saya pun nakal, saya masukkan dia dalam bilik umur dalam 5 minit. Saya nak bagi pengajaran bahawa jangan buat perbuatan macam tu, perbuatan tu salah. Tapi sejak 10 tahun yang lepas, kita sudah tidak ada time out. Time out ni maksudnya biarkan anak tu sekejap sebab dia tengah marah ke, tengah mengamuk. Dulu ada time out. Sekarang kita dah tak guna time out. Sekarang kita sediakan happy room. Tapi saya tak sempatlah praktis ni dekat anak-anak saya sebab anak-anak saya yang nombor 5 ada dekat tepi saya ni, dia bukan jenis pemarah, bukan jenis penakut, bukan jenis mengamuk, bukan jenis tantrum. Jadi tak sempat nak sediakan happy room ni nak praktis untuk anak. So happy room ni bila anak kita buat sesuatu perkara yang tak baik, kita apa ajar dia, kita masukkan dia dalam satu bilik, tapi bilik tu bilik yang tenang. Bilik yang ada zikir. Kalau Muslim kita ada zikir. Kita letak nyanyian-nyanyian yang boleh mengawal remedy otak dia supaya lebih tenang, hati dia lebih tenang. So kita masukkan dia dalam bilik tu. Itu cara dia Umul. Untuk anak yang nak divert dia punya emosi ketegangan tadi ni lah. Okay, ini yang kalau dia mengamuk macam kat luar kan, dia mengamuk kat luar tu macam mana tu? Tak ada happy room. Tak dengar Umul? Kalau macam tak dengar. Kalau dia mengamuk, dengar tak? Okay, dengar. Kalau contohnya kan anak kita ni mengamuk kat luar kan, maksudnya happy room tu tak ada kat luar tu, so macam mana tu? Okay, kalau yang anak mengamuk kat luar, kita tahu saya kalau anak mengamuk kat luar nak permainan, saya tak bawa pergi shopping complex pun. Sebab kita dah tahu kelemahan kita pun kurang sabar nak layan anak. Jadi kita tak pergilah shopping complex. Kita pergi tempat yang tertentu je. Ataupun kita kena kenal pastilah bila dia mengamuk. Kenapa dia tantrum? Sebab dia nak sesuatu dan tak dapat. So apa kita nak buat? Memang kita kena dokong dia bawa tempat lain. Alihkan perhatian dia. Contoh dia tak dapat aiskrim ni, mungkin dia dapat benda ni. Cakap kalau adik diam, dia bukannya tahu mak dia ada duit ke, tak ada duit ke, benda tu membazir ke, tak membazir ke. So kita nak rationalkan dia pun susah. So apa yang kita buat, yang saya buat lah Umul saya pergi bilik air, sebab air ni konsep dia tenang. Dokong sampai dia menangis-nangis, mengamuk tu, pergi bilik air. Kita nak buat hidroterapi, terapi air. So basuhlah muka dia dulu. Basuh muka dia, masa tu umur dia berapa 4, 5, 6 tahun macam tu lah mengamuk ni kan. Masuk bilik air, cuci muka dia. Itu sebelum tu kita duduk sama level dengan dia. Kita tengok dulu dia mengamuk-ngamuk, menangis-nangis. Kita nak tenangkan diri kita dulu Umul ya. Betul. Kita nak tenangkan diri kita dulu. So bila kita dah tenang, bila mak ayah dah tarik nafas, tarik tenang, kata ya Allah bantulah aku ya Allah ni kat shopping kompleks ni ya Allah.
Malu aku ni ya Allah, anak aku ni mengamuk ni ya Allah, bagilah aku ketenangan ya Allah. So bila kita dah bagi ketenangan, kita tengok anak kita pun macam kelakar lah anak aku terjerit-jerit, terlompat-lompat kan. Kita pula rasa macam happy je tengok, kita dah tak mengamuk. Oh letih kalau nak handle anak tantrum, kita pun nak tantrum juga, betul tak Umur? Jadi kita duduk sama level mata dengan dia, kita cakap tengok mama, tengok mama. Adik nak apa? Adik nak yang tu. Adik rasa apa sekarang? Adik rasa marah ke tak dapat? Adik jawab mama, nangis, dia tak nak bercakap juga. Yang tu lah bawa pergi bilik air. Tapi kalau dia nak bercakap, okey, tengok ni dompet mama ada RM1. Yang tu RM5 tak cukup. Contoh kan, jom kita pergi keluar duit dulu. Atau kita beli, mama tak nak beli yang tu. Mungkin adik nak tukar benda lain. So kita just berkomunikasi, berdiskusi dengan dia. Kadang-kadang bila saya tengok anak orang lain tantrum kat shopping, saya minta izin mak ayah dia untuk bantu anak dia. Hai, psikologi sangat kan? Pergi mana-mana pun nak praktis. Betul. Jadi saya bagi tahu dengan mak budak tu atau ayah budak tu, boleh tak saya bantu anak puan? Saya psikologis cakap macam tu kan. Boleh, cubalah. Adik, adik cuba tengok pakcik tu. Kita nak alihkan perhatian dia. Pakcik tengok tu. Pakcik tu dia jalan sengit-sengit kan? Kesian lah kat dia pun tengok. Sampai tu dia, lepas tu dia tengok. So kita dah alih perhatian. Kunci dia alih perhatian je. Lepas tu cakap dia, mama adik mana? Lepas tu dia pun tunjuk tu. Mama adik dah jauh lah, dia orang dah nak pergi. Dia orang dah lapar ni, adik lapar tak sekarang? So dia dah lupa dah benda tu sebab kita dah alihkan perhatian dia. Simple je. Kan betul? Itu cara untuk, tadi soalan bagaimana untuk urus emosi yang tadi, tantrum, mengamuk, marah, takut, alih perhatian. Itu kata kunci dia. So saya dah bagi contoh tadi tu lah kat shopping complex. Betul. Okay, itu saja Umur yang untuk soalan yang tadi. Mungkin ada nak tambah ke? Tapi memang saya setuju sangat bila doktor cakap tadi kan yang kita letakkan, maksudnya kita basahkan muka dia, letak air. Itu memang saya rasa itu memang saya sangat setuju. Ibu ayah boleh gunakan teknik tu sebab dia membantu dia lega. Kadang-kadang pun saya pun kalau dekat tadika pun, kalau dapat anak-anak yang macam ni kan, dia mengamuk kan, saya bawa dia dulu, saya basuhkan muka dia dulu. Letakkan air kat kepala dia, bagi dia tenang dulu. Lepas tu baru kita tanya dengan dia, kenapa? Awak nak apa sebenarnya? Macam tu. Betul. Saya pernah urus satu budak, dia mengamuk, dia nak satu barang sebab saya tahu dia punya ni, dia tak cukup kasih sayang lah, tangki kasih sayang dia kosong sebab ayah dia meninggal. Jadi dia memang nak kasih sayang. Jadi bila dia nampak satu benda dia nak. Sebenarnya benda tu adalah untuk mengisi rasa tangki kekosongan emosi dia. Masa tu umur dia masih lagi dalam 7-8 tahun. So bila dia mengamuk macam tu, saya pun bawa dia, saya pergi mandikan dia. Saya siram air. Saya bawa tuala, saya suruh dia mandi. So waktu tu dia dah tenang lah. Masa tu dia punya high temperature nangis tu agak tinggi, sangat tinggi. Jadi saya bawa dia mandi. Lepas tu saya suruh dia keringkan badan, pakai baju, sikat rambut. Lepas tu dia tidur lah, dia penat. Itu je. Dia dipanggil hidroterapi. Terapi menggunakan air lah. So untuk kita yang mak ayah yang cepat tiba-tiba nak mengamuk ni, pergilah ambil wuduk cepat-cepat. Betul kan? Itu pun memang dalam hadis pun memang ada kan, kalau marah duduk tu kan, ubah kan dan ambil wuduk kan. Memang betul benda tu, memang saya sangat setujulah untuk ibu ayah boleh ambil tindakan. Kalau panik kan, tengok anak tadi begitu keadaannya kan, bawa dia bersihkan muka dia tu kan, letak air macam tu kan, bagi dia tenang kan, insyaAllah. Jadi soalan yang terakhir lah, kita pun ada lebih kurang 15 minit masa lagi ni. So ibu ayah ini juga kan, biasanya kan tentang emosi ibu ayah ni kan, biasanya kalau anak yang tengah dalam keadaan tantrum tu, waktu tu kita tengah penat. Kita penat tu lah dia tantrum, dia mengamuk kan. So macam mana untuk ibu ayah ni sendiri, dia nak control emosi dia tu macam mana? Okay, saya share saya punya pengalaman lah sebagai ibu yang bekerja, balik ambil anak 5 orang dekat taska, dekat tadika, kat sekolah. Kutip ni anak ni seorang-seorang ni kan. Jadi apa yang saya buat, saya tahu bila saya marah, kenapa saya marah, macam mana saya marah.
So kita kena identify emosi kita dulu, ibu ayah. So contoh, kita akan cepat marah bila kita lapar. So sebelum ambil anak-anak, saya makan dulu. Sebab saya tahu balik nanti saya kena masak juga untuk anak-anak. So at least saya makan dulu supaya saya tak marah. Sebab kalau saya lapar, saya jadi marah anak-anak. Kan? Sebab kita buat kerja dengan rasa penat. Yang kedua, bila ambil mereka, saya memang akan tarik nafas banyak kali. Memang yang ni saya praktiskan. Saya ni pun jenis ibu yang, sebab tadi ramai anak, jadi kita cepat letih dan cepat marah. Jadi apa saya buat? Saya belajar kawalan pernafasan yang tadi Umul. Tarik nafas melalui hidung, masukkan angin tu dalam perut, tahan dalam kiraan 10, lepaskan perlahan ikut mulut. Ini bila kita berletih-letih dengan anak pun, bila kita ingat, kita tarik nafas, kita dah tak buat dah, berletih tu dah. Ataupun saya dah boleh doktor sharekan macam mana teknik tu? Okey. Biasa orang tarik nafas macam alah, sebab kita tarik kita tarik angin dekat dada. Sebenarnya kita kena masukkan angin dalam perut kita. So cara dia ialah macam tarik angin ni. Tarik, kita rasa masukkan dalam perut kita. Kalau perut kita tu dah kembung, kembungkan je lagi. Okay, tarik nafas. Tapi bahu tak boleh gerakkan. Sebab bila kita tarik nafas, kita tarik bahu, kita bernafas daripada dada dan itu adalah salah. Dan orang yang stres, biasanya mereka bernafas melalui dada. Sebab tu orang anxiety Umul, dia punya, dia susah nafas sebab dia punya angin tu tersekat dekat dada. Orang anxiety. Okay, so macam mana kita buat? Kita tarik nafas, masukkan angin dalam hidung. Okay, so kita rasa angin tu masuk dalam perut. Tahan. Lepaskan perlahan ikut mulut. So, bila kita penat, kita tahu kita keadaan penat, kita cakap dengan diri kita, kita tarik rasa energi, kita tarik rasa semangat, kita lepaskan rasa penat. So sebab itu ibu-ibu ni dia luar biasa sikit. Sebab dia boleh kontrol cara fikir dia dulu sebelum dia nak kontrol anak-anak. Dan percayalah, cuaca ibu menentukan cuaca anak-anak. Dan cuaca ibu menentukan cuaca di rumah, betul tak? Jadi bila ibu tenang ambil anak, tengok anak behave. Senang je anak aku. Nak cakap pun dengan cakap. Tapi bila kita sedang stres, bila kita sedang banyak kerja, kita serabut, kita kena marah dengan bos, balik kita marah pula anak. Kan? Kita divert marah bos pada kita, pada anak. Kita akan tengok anak kita ni kucak kacir, kita akan tengok anak kita ni macam cakap pun tak dengar. So sebenarnya nak dengar anak cakap, dia punya kunci adalah ibu kena tenang dulu. So bila ibu tenang, anak pun relax je. Kalau tak percaya buat. Kalau dah buat, tak jadi, bagi tahu saya balik. Saya boleh tengok mana yang ada problem kat situ tu. Tapi percayalah, masa dulu saya ni mengalami stres yang agak tinggi lah dalam tahun 2014 macam tu. Saya mengalami stres yang agak tinggi. Saya selalu marah-marah. Saya orang tak percaya kan, tapi dari situlah lahirnya seminar saya Cool Parent Happy Children. Dah lama dah tak buat seminar ni kan. Sebab saya dah tak marah. Lupa dah marah macam mana kan. So Cool Parent Happy Children. So bila kita cool, kita ibu yang cool, kita tengok anak kita gembira je. Wahal masa saya stres dulu, stres yang sangat tinggi dengan kerja, dengan ekonomi, dengan hal ehwal keluarga, dengan anak-anak yang ramai, dengan ibu ayah yang sakit dan sebagainya. So benda tu semua kita kena handle. Memang kita agak stres, kita agak penat. Penat yang luar biasa, penat. So bila kita tengok anak bermain dengan suami pun kita macam, kenapa main-main ni? Kenapa gelak-gelak ni? Kita macam dah lupa untuk mengukirkan senyuman dan kita lupa tentang gembira dengan anak-anak. Jadi waktu tu saya tengok, saya cepat marah anak macam, kenapa main sepak-sepak ni? Mama dah cakap banyak kali dah. Kenapa tak kemas permainan? Tapi bila saya kontrol diri saya buat ini terapi jiwa pula lah untuk ibu-ibu nanti umur ya. Kita perbaiki balik cara kita fikir tentang keluarga kita. Saya percaya ada ibu-ibu kat luar sana kata macam, malaslah aku nak balik rumah, mesti aku nak hadap anak-anak aku, bising dah lah, aku penat. Tapi sebenarnya kita yang kena kontrol diri kita dulu.
emosi ibu ni dulu, bukan emosi anak. So emosi ibu, emosi ayah yang dapat dikawal, insya-Allah kita tengok anak-anak, masya-Allah senangnya dengan cakap. Ya Allah, anak-anak aku ni relax je, syurga je aku rasa rumah aku ni. Kan? Jadi bila ibu ayah berhadapan dengan anak-anak yang tadi emosi marah, agresif, mengamuk sebagainya, kita sentiasa mendorong mereka untuk berbuat baik dan kita kena sabar. Kita kena berbual-bual dengan mereka. Elakkan daripada memukul mereka. Saya yang sulung tu, kita macam umum pun cerita kan, kita bila ada anak sulung ni, kita lebih keras sikit dengan dia orang. Kan? So apa impak dia? Impak dia nanti, anak-anak ni dia rasa macam kita ni bukanlah tempat untuk mereka bermanja. Mereka akan rasa macam mak ni pilih kasih. Mereka akan rasa macam mereka akan buat silent treatment. Silent treatment ni maksudnya kita mula-mula kita yang buat. Kita mak ayah ni diam je, tak nak cakap dengan anak ni sebab kita nak ajar dia. Rupa-rupanya benda tu salah. Kita dah mengabaikan dia, membiarkan dia. Okey? Jadi kita kena tunda rasa marah kita. Contoh kalau kita tengok anak buat tumpah, kita tak terus cakap, kenapa tumpah ni? Cuba ambil ni. Lepas tu kita marah. Ataupun masa tengah makan, diorang ni memukul. Tapi kita kata, kita tak marah, kita kata habiskan makanan dulu. Pergi basuh tangan, habiskan makanan dengan tegas. Lepas tu bila mereka dah habis makan, main biasa, mungkin esok baru kita cakap, mama rasa pukul-pukul waktu makan tu tak payahlah buat macam tu sebab kita kan makan depan rezeki. Baru kita cakap benda tu. Kita tak directly tegur benda yang tak betul pada waktu tu juga. Okay? Kalau ibu bapa marah, kita boleh menghitung. Contoh, katalah kita marah, kita kira 20. Kita kira daripada ke belakang. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14. Sebab kita nak alihkan perhatian kita pada nombor, bukan lagi pada anak yang sedang buat perbuatan yang buat kita marah. Okey? Itu teknik. Jadi ibu pun kena alihkan perhatian juga. Tak dengar Umul? Sorry. Maksudnya tadi anak tadi, kita pun kena alihkan perhatian anak juga bila dia tengah beremosi tu kan. Jadi ibu ayah pun Betul. kena alihkan perhatian juga Mesti. Wajib. So kalau ada bola, yang bola kecil tu, kalau kita marah, kita pegang je bola tu kan. Kita pegang. Lepas tu kita kira lah 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14. Anak pun yang tadi tengah marah tengok mama buat apa ni. Lepas tu dia pun nak kira juga. Memang it's very fantastic. It's very fantastic. Saya dah buat dah. Okay. So ibu ayah pun boleh buat juga. Kita marah anak ni sebab kita stres, kita balik kerja penat. Saya faham. Sebab tu bila dalam kereta, bila saya, kenapa aku ni bebel dengan anak marah-marah, saya terus buat tarik pernafasan tadi. Teknik pernafasan tu memang sangat berkesan sebab bila kita marah, rhythm otak kita ni dia sangat sibuk. Macam dia punya level pergerakan tu sangat laju. So bila kita nak tenangkan dia, kurangkan dia, sama ada kita dengar zikir. Sambil dengar zikir. Tapi selalu yang saya buat untuk lebih cepat ialah bernafas. Bernafas dulu, saya tenang, saya diam. Anak-anak saya pun relax je. InsyaAllah. Masya Allah. Jadi kan sebenarnya bila sebut tentang emosi, macam mana kita nak handle emosi kita ni, sebenarnya tak ada orang pun nak ajar kita macam mana nak handle emosi marah kita. Jadi kita ni kan macam mana reaction tu kita tengok orang, mungkin mak ayah kita pun pernah marah kita kan. Lepas tu dia marah balik. Marah kita balik. Jadi benda tu lah sekarang kita ulang benda tu. Jadi sebenarnya kita kena, sebab itulah kena ada cari ilmu parenting ni kan. Ilmu parenting ni macam mana how kita nak ubah setiap tindakan ataupun macam mana kita nak kontrol emosi kita tu kan. Dengan hanya step yang mudah iaitu dengan kita alihkan perhatian kita dulu ni kan. Masya Allah. Jadi itulah tadi bila doktor cakap tadi kan, ibu ni dia raja ataupun ratu emosi dalam rumah tangga. Jadi rumah tangga tu bahagia ke tidak berdasarkan ni emosi ibu ni dalam keadaan baik ke tidak. Jadi peranan ibu ni penting dan perlukan ilmu jugalah kita ibu-ibu ni kan. Sangat besar. Betul. Jadi yelah kita kalau tanya semua ibu pun memang ibu ni sayang anak, sayang keluarga kan. Jadi yelah
saya rasalah, dapat rasakanlah betapa payah juga jadi seorang ibu ni sebenarnya. Memang Ah. susah. Tapi Mm-mm. kita susah tau nak jadi ibu ni. Tapi itulah Mm-mm. kita katakan dalam perut kita ni ada rahim. Rahim tu kan simbolik tanda maha kasih sayang Allah pada kita. So Betul. ibu-ibu ni macam orang tanya saya macam mana boleh belajar, sambung belajar, buat bisnes online, buat part time, mengajar, jaga anak. Saya rasa itu semua adalah kasih sayang Allah kepada anak-anak saya, yang mana Allah hadirkan saya supaya kita mensebarkan mungkin contoh, inspirasi, tauladan, gerak kerja itu untuk anak-anak kita. So ia bukan kekuatan ibu sendiri, ia sebenarnya kekuatan Tuhan yang Allah beri, yang Allah kurniakan anugerah pada ibu-ibu untuk menjadi luar biasa. Kalau kita tengok bagaimana seorang ibu mampu melahirkan anak, bertarung nyawa kan, macam sakit gila lah nak lahir, nak push anak keluar, tiba-tiba anak keluar dia boleh senyum. Kan itu kan satu putaran 360 darjah emosi yang mana daripada tadi sakit luar biasa, rasa macam aku dah tak nak bersalin lagi dah, aku dah nak mati ni, susahnya nak keluarkan anak ni daripada perut ni. Tiba-tiba anak keluar, senyum, lain kali mengandung lagi. Masya Allah. Jadi sesuatu benda yang kasih sayang luar biasa daripada Tuhan ni, kita tak boleh fikir secara logik pun benda tu. Semua tu daripada Allah, insyaAllah. Betul kan, kadang seorang ibu ada dapat insting kan. Sebab itulah kata seorang anak tu tak boleh tipu ibu kan. So dia dapat insting. Ini semua rahim Allah yang Allah letakkan dalam rahim seorang ibu tu kan. Jadi kalau seorang suami pun sebenarnya dia kata macam jangan tipu isteri. Dia tahu juga sebab dia memang dalam rahim dia ada connection kan. Wanita ni ada connection dengan Allah kan. Jadi sebab itulah dalam Al-Quran pun bila kita tengok dalam Al-Quran kan betapa Allah ni sangat menjaga wanita ni kan. Hak-hak wanita, pelihara wanita ni kan. Jadi kalau wanita ni kan betapa maksudnya wanita ni dia ada connection dengan Allah kan, dia ada insting. Ini satu luar biasa lah. Jadi saya rasa kalau kupaskan kita buka kan jadi panjang pula kan tentang betapa yelah walaupun perempuan ini seorang wanita, seorang ibu ni memegang tanggungjawab amanah yang sangat besar, tetapi sebenarnya wanita ni adalah satu makhluk yang Allah memang sayang. Dalam Al-Quran pun banyak Allah tentang penekanan tumpuan Allah tu pada wanita. Jadi maksudnya dari segi hukum syariat pun banyak Allah menangkan kepada wanita ni ya. Jadi berbangga rasanya jadi wanita juga ya di akhirnya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi di akhirnya lah sebenarnya kami di Anja Preschool sebenarnya kami memang menekankan dari soal mendidik dengan kasih sayang ni. Kami memang tekankan tentang kasih sayang dalam proses mendidik anak-anak ni. Jadi saya nak invite juga, saya nak beri offer kepada ibu ayah yang dekat depan saya kan yang ada anak. Kami sebenarnya tengah berikan free trial class untuk ibu ayah join bersama dengan kami. Kami nak berikan secara percuma. Rasakan dulu, try dulu anak-anak kan belajar. Jadi kalau berminat untuk bersama dengan kami, boleh tekan link yang dah kami sediakan tu dan boleh nanti guru akan contact Cik Puan ataupun Puan untuk hadir hantar anak-anak ke sekolah kami dan boleh kami berikan belajar secara percuma. Alhamdulillah. Jadi doktor, ada tak kata-kata terakhir ke untuk ibu ni lah, actually ibu kan yang kita rasa ini satu makhluk Allah yang sangat special sebenarnya seorang ibu ni. Okey, perkara ini pun ada ditunjukkan dalam psikologi lah, yang mana contoh kalau ibu tu dia rasa tenang, sebenarnya anak-anak 4 kali akan rasa tenang. Kalau ibu tu rasa marah, anak-anak 4 kali rasa marah. So sebab tu kalau macam contoh kita marah anak, kita cuba tenang. Sebab ini pun merupakan kajian dan Masya Allah saya pun baru dapat tengok benda ni. Sebab tu saya kata sebab tu bila aku tenang, anak-anak aku pun senang diuruskan. Tak adalah dulu kalau aku marah, anak-anak aku pun semua marah-marah. Macam tu. Jadi itulah macam saya kata tadi, faham bahasa emosi anak itu. Kalau anak yang kecil dengan menangis, so kalau anak tu dia ada tadi yang mengamuk, agresif dan sebagainya, tengok itu mungkin cara dia belajar. Yang kedua mungkin tangki emosi dia perlu dipenuhi, tangki kasih sayang perlu dipenuhi dan sebagainya. So itu saja daripada saya, insyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih pada semua yang mendengar, terima kasih tim-tim Anja, Umul juga. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Okey. Waalaikumsalam. Jadi
di akhirnya lah kalau kita tengok dekat sini kan tentang memanglah peranan ibu ni kan, tetapi kita kena ingat kan bila kita ibu ini dia ada, kita kena ada satu kebanggaan juga sebabnya Allah letakkan rahim dia, sifat Allah yang maha penyayang itu di dalam wanita, iaitu wanita itu juga dikurniakan rahim di dalam perutnya kan. Jadi sebab itulah doa seorang ibu ni sungguh mustajab. Jadi apa saja yang kita lalui dalam kita mendidik anak-anak ni kan rasa susah kan. Jadi pohonkan kepada Allah dan insya-Allah doa-doa kepada anak ni memang sangat mustajab. Jadi saya pun ada juga masalah dalam didik anak ni kan, tapi bila kita berdoa tu masya-Allah kan kadang bantuan Allah tu memang datang tu dengan kadang-kadang on the spot datang. Ini kan jadi mudahan apa yang kita kongsikan pada petang ni Dr. Saleha Idris kongsikan kepada kita ada manfaatnya untuk ibu ayah, berikan kekuatan untuk terus mendidik. Dan sebenarnya saya sebagai seorang ibu dan saya juga sebagai seorang yang mengusahakan bidang pendidikan kan, saya sangat sayang dengan generasi akan datang ni. Jadi kita nak cuba lahirkan generasi yang hebat, yang mempunyai akhlak yang baik kan. Jadi dia memerlukan usaha tu daripada sekarang. Jadi dengan pendidikan sekolahnya yang bagus, lepas tu dengan ibu ayahnya juga memberikan kasih sayang yang baik pada anak-anak. Jadi itu juga harapan saya, mudah-mudahan generasi yang akan datang ini adalah generasi yang lebih baik daripada kita hari ini. Jadi saya rasa sampai situ saja. Jazakallahu khair. Yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang lemah itu datangnya daripada diri saya sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semua ibu ayah. Assalamualaikum.